Boleh cikgu. Okay, last kita berhenti pada subtopik 9.3 iaitu penyerapan. Yang ni. Okay. So maknanya hari ni kita akan masuk pada 9.4 iaitu asimilasi. Dah baca dah ke asimilasi ni? Dah baca ke belum? Belum. Belum. Semua tak baca lagi. Hidayu, Raihana, Alia, awak semua tak baca? Belum cikgu. Habis apa buat hari semalam? Tidur. Saya buat kerja. Lepas tu kerja bayar tak buat? Saya baru buat separuh cikgu. Okey, asimilasi ya. Kataan asimilasi daripada perkataan bahasa Inggeris, assimilation, iaitu bagaimana suatu bahan tu nak diagihkan dan nak digunakan. Agih dan guna. Maksudnya asimilasi ni dia terbit daripada selepas pencernaan, suatu pencernaan tu selesai ya. Jadi kita akan lihat kepada 3 kelas makanan iaitu karbohidrat, apa hasil dia ya, hasil terakhir dia, glukosa lah contohnya ya. Glukosa sebagai kita kata makanan tercerna, hasil makanan tercerna, dan bagi protein asid amino ya, dan juga lipid ya, iaitu asid lemak serta kolesterol. Jadi bagaimana bahan ataupun hasil makanan tercerna ni diagihkan dan kemudian digunakan oleh sel, oleh tisu, oleh badan kita lah. Itu maksudkan dengan asimilasi. Jadi untuk menjayakan asimilasi ni, jadi bahan ataupun makanan tercerna ni perlulah diangkut ya, perlulah diangkut. Dia seperti jalan raya lah, dan kita akan lihat sistem peredaran, bagaimana ya makanan tercerna tu diangkut keluar. Diangkut keluar. Jadi sistem peredaran manusia ni terdiri daripada sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Jadi dua sistem ni terlibat ya, secara direct lah, secara langsung untuk mengagihkan hasil makanan tercerna ni. Jadi dia membantu mengangkut nutrien. Nutrien tu hasil lah, hasil makanan tu untuk diasimilasikan. Asimilasikan tu maksudnya dia nak diagih dan digunakan. Dalam proses asimilasi yang berlaku dalam sel, fokus dalam sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks dan ataupun komponen struktur. Jadi ini kegunaan dia. Dia nak hasil makanan tercerna tu untuk membina sebatian kompleks. Jadi apa dia nanti? Sebatian kompleks ataupun komponen struktur ya. Jadi kapilari darah yang berada di usus kecil bergabung membentuk vena portal hepa ya, vena portal hepa. Jadi vena ni kita tahu, bila sebut vena saja ya, kita membaca vena maknanya membawa satu saluran salur darah lah yang membawa ya, bahan selalunya bahan yang ataupun gas yang teroksida ataupun kita panggil deoxygenated gases ya, gas yang terdioksida daripada suatu organ keluar ya, pergi ke satu struktur lain ya, sama ada pergi ke jantung balik ataupun pergi ke organ lain lah. Jadi untuk struktur vena portal hepa ni, kataan hepa ni ialah hati ya. Ini istilah ini mungkin istilah Latin ya, istilah Latin ataupun mungkin juga bahasa Greek ya, yang menggunakan hepa. Hepa ni maksudnya hati. Itu membawa darah ke hati. So connectionnya ialah daripada usus
pergi ke hati, ya, daripada usus kecil lah, ya, usus kecil, perut dia adalah ke hati, okey, ke hati. Dan salur dia ialah vena porta hepa, ya, vena porta hepa. Kemudian laktil ni struktur yang terdapat dalam usus tu, ya, yang kita belajar sebelum ni, struktur yang terdapat dalam usus kecil, ya. Jadi ada struktur yang dinamakan sebagai laktil. Okey, laktil. Ini laktil, ya. Jadi laktil ni bergabung membentuk salur limfa. Ya, yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Jadi kita ada sistem peredaran darah dan kita ada sistem limfa. Okey, itu kita kena clear, ya. Seterusnya kandungan salur limfa. Okey, kandungan salur limfa memasuki ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Ya. Okey, jadi struktur ductus thorax ni ada satu struktur ataupun satu bahagian yang terdapat dalam sistem limfa, ya, dalam sistem limfa. Dia nak ke mana? Dia matlamat dia nak mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Okey, vena subclavicle kiri ni adalah satu salur yang berada dalam teritori, dalam jajahan ataupun wilayah sistem peredaran darah. Ya, nanti mungkin ada gambar rajah yang boleh membantu kita memahami perkaitan antara istilah-istilah ataupun bahagian-bahagian ni, ya. Dan lipid, difokus pada lipid sini, lipid diangkut oleh darah ke semua sel badan. Okey. Jadi di sini sistem peredaran ni, ya, kita ulang balik, dia melibatkan sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Kedua-duanya matlamatnya sama, iaitu nak mengangkut, nak membawa hasil makanan tercerna seperti glukosa, ya, seperti asid amino, ya, kemudian asid lemak dan juga kolesterol ke mana? Sama ada pergi ke hati ataupun pergi ke bahagian sel badan. Ya, sel badan, ataupun nak hantar ke bahagian tisu-tisu badan. Ya, tapi adalah dia punya proses dia, ya. Ada proses dia. Kemudian kita tengok, sebab kita ada sebut perkataan hati tadi, jadi kita tengok fungsi hati dalam asimilasi makanan. Asimilasi makanan tercerna. Jadi kita tahu bahawa hati merupakan pusat kawal atur, ya. Pusat kawal atur ataupun HQ, ya, HQ dia, yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Ya, dia yang kawal kuantiti nutrien berapa banyak, ya, banyak ataupun sedikit. Okey, iaitu dengan menjalankan beberapa fungsi berikut. Yang pertama, metabolisme makanan tercerna. Jadi contoh kita ambil glukosa. Glukosa ni kita tahu hasil akhir dalam pencernaan di usus kecil bagi kelas makanan karbohidrat ataupun kanji, ya. Jadi glukosa ni kita tahu digunakan untuk respirasi sel, ya. Asid amino digunakan untuk sintesis protein plasma, ya, dan juga enzim. Jadi dua ni kita bincangkan dulu, ya. Kita bincang dua makanan dulu, iaitu glukosa dan juga asid amino. Jadi melalui proses pendiaminaan, ini merujuk kepada asid amino, merujuk pada asid amino. Melalui proses yang dinamakan pendiaminaan. D itu, kalau anda jumpa kataan DE ni, maksudnya singkir, ya, ataupun kita panggil excrete, ya,
Bahasa Inggeris panggil excrete, singkir. Ya, excrete. Kita singkirkan. Singkirkan apa? Asid amino yang berlebihan. Ya, asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea. Okay, just in case memang kita tak tahu. Tetapi jika dalam sistem badan kita ni, kita mengambil makanan yang berlebihan protein, ya, protein berlebihan, sudah tentu akhirnya protein nanti akan dicernakan last sekali kepada asid amino. Asid amino tu daripada usus akan diangkut, ya, ke hati. Ya, akan angkut ke hati. Di hati, mana yang kita sebutkan tadi, hati ni dia menentukan, ya, menentukan pengagihan berapa banyak, ya, kuantiti nutrien yang perlu dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Jadi kalau berlebihan atau asid amino tu, jadi asid amino tadi akan ditukarkan, ditukarkan yang berlebihan tadi kepada bentuk urea, ya, untuk urea. Sebab asid amino tu satu benda yang bermanfaat. Manfaatnya untuk siapa? Untuk sel, ya, dalam menghasilkan protein plasma ataupun membina ataupun menghasilkan enzim. Semana yang pernah kita belajar dulu, enzim ialah protein. Enzim adalah sejenis protein. Kan? Jadi kalau disebabkan dia tu merupakan protein, maka enzim tu perlu untuk memangkinkan substrate, ya, ataupun memangkinkan tindak balas supaya pencernaan berlaku pada masa yang sepatutnya. Jadi urea yang terbentuk hasil daripada proses pendiaminaan perlu disingkirkan keluar. Ya, perlu disingkirkan keluar, dan cara penyingkiran tu yang dipanggil pendiaminaan tu ialah melalui perkumpulan lah, melalui sistem perkumpulan. Sistem perkumpulan kita melalui ginjal, ya, melalui ginjal iaitu air kencing. Selain daripada itu, ia juga perlu disingkirkan melalui pepeluhan, peluh. Jadi peluh yang keluar pun merupakan salah satu daripada bahan yang disingkirkan itu adalah urea. Ya. Yang kedua, penyah toksinan. Okey, itu fungsi hati yang kedua, iaitu penyah ni keluarkan. Sama juga macam singkirkan. Kita singkirkan toksik, ya. Jadi sel hati ni menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Itu fungsi hati. Bahan toksik singkirkan juga melalui air kencing, ya. Urea ni sebenarnya dia kalau berlebihan lagi, dia juga boleh membentuk yang dipanggil sebagai asid urik. Asid urik. Jadi asid urik ni kalau ini kes kalau berlebihan sangatlah, ya, kita panggil excess secara berlebihan. Maknanya kalau asid urik sampai terbentuk, ya, dan berkumpul dalam kita punya dalam salur darah ataupun dalam bahagian sendi badan kita ataupun sendi di mana-mana bahagian, terutamanya bahagian kaki lah, ya. Jadi seseorang itu boleh mendapat satu penyakit, ya, mungkin lebih daripada satu lah, tapi yang biasanya penyakit gout. Penyakit gout nanti kita bincangkanlah masalah kesihatan yang berkaitan dengan pemakanan. Yang ketiga, penyimpanan nutrien. Kita tahu hati adalah tempat untuk penyimpanan nutrien. Jadi glukosa yang berlebihan, tadi asid amino berlebihan. Kalau misalnya glukosa yang berlebihan tu perlu ditukarkan kepada glycogen. Ya, glycogen. Jadi kita pernah belajar sebenarnya ni, ya, struktur ataupun nama glycogen tu salah satu daripada contoh polisakarida. Ya, ingat balik, ya. Polisakarida terdiri daripada kanji, glycogen dan juga selulosa. Okey, jadi glycogen adalah makanan simpanan. Ya, makanan simpanan dalam haiwan dan manusia. Ya. Jadi glycogen ni terbentuk
di dalam hati, disimpan situ. Tempat dipanggil reservoir, tempat penyimpanan. Sekiranya glukosa kurang dalam darah, jadi glycogen tu akan digunakan untuk menghasilkan glukosa semula, ya, menghasilkan glukosa semula supaya badan kita ataupun sistem badan kita dapat berfungsi dengan baik. Kita tahu bahawa glukosa salah satu daripada substrat utama untuk menghasilkan tenaga. Sekiranya glukosa kurang, maka badan kita akan jadi lesu, akan jadi lemah, akan tidak bermaya dan sebagainya lah. Maka keperluan glycogen tu untuk ditukarkan semula kepada glukosa. Cara bagaimana kita akan bincang nanti dalam bab-bab yang seterusnya, ya. Okey, ini ada dua keadaan, hati yang normal dan juga hati pesakit sirosis. Penyakit sirosis, apakah itu penyakit sirosis? Ya, kita akan rasa kita dah dengar kan penyakit sirosis ni, ya. Sirosis ni penyakit yang berkaitan dengan kandungan bahan yang bertoksik lah, seperti mana dalam lensa biologi sini boleh baca, ya. Sirosis hati adalah sejenis penyakit hati disebabkan oleh faktor-faktor seperti minuman alkohol, bahan toksik dan juga penyakit hepatitis. Ya, hepatitis. Jadi sel-sel hati digantikan oleh sel-sel parut yang boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati. Bila sebut saja parut, sel-sel parut tu, sel-sel parut ni, dia maksudnya sel-sel yang rosak lah, ya, sel-sel yang telah rosak, ya. Maknanya warna dia pun berubah, dari segi tekstur hati tu pun berubah sehingga ia kelihatan seperti parut. Macam kita lah ada parut, parut di tangan, parut di badan selepas kita luka, kan, sebagainya, ataupun lepas kita pulih suatu betul ada parut. Jadi parut tu wujud di hati. Jadi bila sel-sel parut tu memenuhi hati ataupun sel-sel hati ni, maka fungsi hati yang sepatutnya dijalankan tadi ni, yang ada 3 lebih kurang tadi ni, tidak dapat berfungsi dengan optimum. Kemudian hepatitis. Hepatitis ialah penyakit radang hati, ya, radang. Hepa tu mana saya sebut tadi, hepa tu hati, ya. Hepatitis tu ialah jangkitan ataupun keradangan. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil inflammation iaitu keradangan yang disebabkan oleh jangkitan virus, bahan toksik ataupun tindak balas autoimun. Ya, tindak balas autoimun, ya. Macam mana dikatakan tindak balas autoimun? Kita akan bincangkan dalam tajuk yang seterusnya nanti, ya. Ada nanti bab ke-10 saya, ya. Bab 10 ni mana bab selepas bab 9 ni. Macam mana kita tengok imun, ya, imunisasi. Okey. Habis itu ada soalan sekat ni? Boleh faham ke? Boleh ke Syamilah? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Kena baca dia, pokok pangkal dia, apa-apa perkara kita dalam biologi ni, kita kena baca dulu. Ya, sebab tu saya tanya awal tadi, dah baca ke belum? Dan saya harus sebut, kita kena bergerak sekurang-kurangnya one step ahead, satu langkah di depan. Katakan saya nak mengajar, saya dah mengajar sampai 9.3. Jadi next mesti 9.4, so dah baca. Itu yang sepatutnya berlaku, ya. Tapi tidak berlaku, kan? Tidak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Wallahu a'lam. Fikir sendiri. Baik. Kita tengok seterusnya, ya. Pendetilan. Pendetilan tentang proses asimilasi dalam hati. Kita akan pergi proses asimilasi dalam hati yang melibatkan asid amino dulu, ya. Okey, hati mensintesiskan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu hati mensintesis. Ingat perkataan mensintesis ni maksudnya membina.
membina, buat catatan membina ataupun kita kata menghasilkanlah protein plasma dan enzim daripada asid amino. Asid amino berlebihan tidak boleh disimpan dalam badan dan akan diuraikan oleh hati melalui proses pendiaminaan untuk menjadi urea dan disingkirkan. Katakan tidak disingkirkan tu saya kata tadi jika urea ni tidak disingkirkan melalui air kencing sebab terlalu berlebihan. Jadi urea ni yang akan membentuk asid urik. Jangan tukar akan membentuk asid urik. Asid urik daripada perkataan urin. Urin. Maknanya patutnya dia dikeluar sama air kencing. Tetapi dia tidak keluar. Sebab apa dia tidak keluar? Itu satu soalan juga. Okey, jadi dia tidak keluar tu kerana ada beberapa sebab lah. Salah satu yang paling utama kerana urea terlalu banyak. Yang kedua, adanya batu karang. Batu karang. Penyakit batu karang. Jadi batu karang tu juga boleh menyebabkan urea itu tidak dapat disingkirkan. Yang seterusnya di situ apabila bekalan glukosa tidak mencukupi. Okey, katakan badan kita tidak mencukupi glukosa. Hati akan menggunakan asid amino yang ada yang berlebihan tu kepada glukosa. Sampai begitu sekali. Sebab itu kalau kita pernah belajar dulu-dulu lah, mungkin ada pernah dengar, sekiranya kita tahu karbohidrat salah satu fungsinya ialah membekalkan tenaga. Tetapi dalam keadaan ketiadaan karbohidrat, katakan kita tak ada karbohidrat, contoh tak ada nasi, tak ada roti, atau apa-apa saja makanan yang membekalkan karbohidrat. Jadi katakan protein ada. Protein kita ada, tapi kita tak ada karbohidrat. Jadi dikatakan dalam keadaan kebuluran, maka protein akan digunakan untuk menghasilkan tenaga. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ ialah asid amino lah. Asid amino akan ditukarkan kepada glukosa. Kesnya bila? Kesnya jika bekalan glukosa tu tidak mencukupi. Kalau cukup tak perlu. Kalau mencukupi tak perlu kepada penukaran asid amino tersebut. Kemudian kita tengok glukosa pula. Glukosa dalam hati digunakan untuk respirasi sel. Semua dah tahu tadi. Kita dah baca sebelum itu juga. Mengikut keperluan badan lah. Dan selebihnya ditukarkan kepada glycogen. Lebih tukarkan kepada glycogen. Dan disimpan dalam hati. Apabila aras glukosa dalam darah menurun, katakan menurun, dan badan memerlukan tenaga, sedangkan kita perlukan tenaga, glycogen ditukarkan semula kepada glukosa. Jadi apabila simpanan glycogen mencapai tahap maksimum, dia pun ada limit juga kan. Semuanya ada limit. Dalam hidup kita ni tidak semuanya kita infinity kan, ataupun tanpa had. Walaupun kadang-kadang macam talian internet dia kata, ataupun panggilan tanpa had, panggilan tanpa had, ataupun ada internet tanpa had. Jadi macam-macam lagi lah. Tapi sebenarnya hakikatnya ada had dia. Ada had dia. Jadi apabila simpanan glycogen ni mencapai tahap maksimum, glukosa yang berlebihan ditukarkan menjadi lemak. Ini kes berlebih pula. Glukosa yang berlebihan. Okey. Dia dah tukar dah pada glycogen. Glycogen dah simpan dah, tapi maksimum dah orang kata. Santap dah, penuh dah. Akhirnya glycogen tu tidak boleh lagi menampung ataupun tidak boleh lagi menyimpan glukosa tadi. Jadi glukosa yang berlebihan tu dalam darah lah ditukar menjadi lemak. Bila tukar menjadi lemak, disimpan di mana? Dia simpan dalam tisu adipose. Tisu adipose. Okey, ataupun bahasa Inggeris kita panggil adipose tissue. Tisu adipose. Di mana beradanya tisu adipose? Di mana berada? Siapa tahu?
Siapa boleh jawab? Di mana kedudukan tisu adipos? Kat mana? Kat mana ni Jai? Tisu adipos ni berada kat mana? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Alia? Tak. Kat mana Alia? Tisu adipos. Oh, Alia. Ada tak Alia? Ya, Ha, ada. nyak tidur ke? Tak. Dan tisu adipos ni ada kat mana? Tisu adipos. Dekat kulit. Kat mana? Ha? Kat mana? Ulang balik. Kulit. Kat kulit, kat bawah kulit ya. Kena sebut betul tu. Bukan kat kulit. Kat kulit ni ada segi apa? Position dia tu, preposition ni tak betul. Di bawah kulit. Di bawah kulit. Kena sebut kedudukan dia. Di bawah kulit. Jadi bila di bawah kulit, apa berlaku? Kalau orang tu banyak tisu adipos di bawah kulit dia. Itu kita akan bincangkan tentang masalah kesihatan nanti ya. Masalah kesihatan berkaitan dengan cara hidup kita ya. Cara pemakanan kita. Kita bincangkan. Baik. Okey ya. Jadi itu adalah proses asimilasi dalam hati. Okey. Kita akan pergi kepada proses asimilasi dalam sel pula ya. Kemudian menggunakan gambar rajah 9.7. Ya. Jadi proses asimilasi dalam sel melibatkan pertama asid amino. Okay, asid amino. Jadi asid amino ya digunakan untuk mensintesiskan protoplasma baharu dan juga membaiki tisu yang rosak. Ya. Itu dalam sel. Tadi adalah hati. Ya. Kalau dalam hati, asid amino digunakan untuk mensintesiskan protein plasma dan juga enzim. Dan enzim tadi ya. Dan enzim ya. Sekarang ni dalam sel. Asid amino digunakan untuk mensintesiskan protoplasma baharu dan juga membaiki tisu yang rosak. Selain daripada itu, asid amino digunakan juga untuk sintesis hormon dan juga enzim. Itulah fungsi asid amino ataupun asimilasi asid amino dalam sel. Kemudian glukosa. Glukosa dioksidakan melalui respirasi sel untuk membebaskan tenaga air dan juga karbon. Ini GOKAT ingat GOKAT. Okey, GOKAT. Maknanya glukosa dioksidakan oleh oksigen ya melalui respirasi sel ni untuk membebaskan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tapi kita mau kepada tenaga lah sebab kita nak fokus kepada daripada makanan ya. Glukosa yang berlebihan, kalau yang berlebihan bagi kes ini dia disimpan sebagai glycogen juga tetapi dalam otot. Tak simpan dalam hati lah. Disimpan dalam otot. Untuk bolehkan nanti otot kita menjalankan aktiviti mengecut dan juga mengendut. Tapi yang berlebihan. Tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okay. Tenaga ya. Kemudian lipid. Okey, lipid. Lipid seperti fosfolipid. Fosfolipid iaitu gabungan fosforus dan lipid menjadi fosfolipid, dan kolesterol ialah komponen utama yang membina membran plasma. Okey. Membran plasma. Kemudian lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipos, tadi saya sebutkan tadi, yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Dalam keadaan kekurangan glukosa, lemak dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Ya. Lemak dioksidakan
untuk membebaskan tenaga. Ini keadaan kekurangan glukosa. Okey. Banyak dia punya fungsi di situ ya. Jadi kalau kita lihat gambar rajah ni, kena faham. Gambar rajah ni familiar juga dalam soalan. Mula-mula kita akan tengok hati. Jangan takut. Tengok dia punya cara nak tengok gambar ni ya. Okey, ni hati. Okey, ada hati. Kemudian kita ada, ini adalah salur usus kecil ya. Usus kecil. So dia dihubungkan oleh vena porta hepa. So cara baca dia. Ini 1, okey, 2 dan 3 ya. Kalau nak daripada bawah ke atas pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, kita boleh tukar semula ya. Saya tukar semula. Tukar semula, di sini 2, ni 1. Sebab kita asimilasi ya, asimilasi daripada usus lah ya. Betul ya. Okey, sekarang ni hasil daripada pencernaan karbohidrat iaitu glukosa. Hasil daripada protein ataupun pencernaan protein last sekali ialah asid amino. Manakala lipid, hasil pencernaan hasil lastnya ialah asid lemak dengan kolesterol. Tapi bila dia combine balik, dia membentuk balik lipid ya. Dia bentuk balik lipid. Ini lain sikit. Bagi lipid, bila selepas dia melalui struktur laktil dalam usus kecil, molekul ataupun kita kata asid lemak dan kolesterol ni dia akan bergabung semula ya, membentuk lipid ya. Lipid. Ataupun dia juga dipanggil nama lain triglycerida ya. Ini boleh buat catatan ya. Kalau jumpa istilah triglycerida ni, maksudnya lipid yang membentuk asid lemak dan juga kolesterol. Tri ni 3. 3 ni sebenarnya merujuk kepada asid lemak. Sebab ada 3 molekul asid lemak. Triglycerida ni ialah kolesterol. Kolesterol ataupun 1 molekul kolesterol. Jadi kita tengok balik ya. Tadi 1, 2, 3, ini yang keempat lah. Ini keempat ya. 4. Ini keempat lagi, yang keempat, ini yang keempat. Okey. Glukosa ni dia angkut ataupun dibawa melalui vena porta hepa ya. Vena porta hepa pergi ke hati. Okey, pergi ke hati. Glukosa yang berlebihan disimpan sebagai glycogen. Okey. Asid amino diangkut ke hati juga. Yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea. Ya. Melalui proses yang kita sebut tadi ya, pendiaminaan. Jadi urea yang berlebihan dikumuh oleh ginjal melalui air kencing ataupun sebagai air kencing. Kemudian asid amino juga digunakan untuk sintesis protein, plasma dan juga enzim. Okey, kemudian asid amino dalam sel digunakan untuk sintesis protoplasma. Okey. Kemudian tadi glukosa digunakan untuk respirasi sel lah. Manakala lipid diasimilasikan ataupun digunakan oleh sel badan di mana tempat sintesis membran plasma. Okey. Ini dia punya gambar rajah ya. Bagaimana berkaitan antara pengangkutan nutrien serta asimilasi dalam hati dan juga sel ya. Jadi praktik formatif tu boleh jawablah tu, senang ya. Nyatakan masuk asimilasi ada dalam jawapan. Terangkan fungsi hati dalam proses asimilasi. Ini pun ada dalam nota ya. Kemudian kita nak masuk kepada penyah tinjaan ya, 9.5 nyah tinja. Okey, selepas dah habis daripada pencernaan, kemudian diasimilasikan, kemudian sekarang ni ke penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan. Okey. Kataan nyah ni singkir lah ya. Kalau jumpa kataan nyah, nyah ni artinya singkir, buang. Ya, buang, singkir atau buang. Tinja, najis lah ya, najis. Okey.
Jadi fungsi usus besar. Selepas penyerapan nutrien di ileum, ini penyerapan nutrien selesai, makanan yang tidak tercerna, dia dalam konteks ni ada juga yang tidak tercerna, bukan semua yang tercerna ya. Sel yang mati, sel epitelium, serat dan air memasuki usus besar dan bergerak dengan perlahan melalui tindakan peristalsis. Ini kita dah bincangkan istilah peristalsis. Okey, serat. Serat ni ataupun kita panggil fiber lah makanan yang berfiber, terdiri daripada selulosa dinding sel tumbuhan. Usus besar menjalankan dua fungsi utama. Okey, yang pertama penyerapan air dan juga vitamin. Okey, maksudnya makanan-makanan yang tidak tercerna di usus kecil ataupun di ileum, makanan ni akan memasuki usus besar. Tapi di usus besar bukan nak buang lagi, masih ada lagi ya, boleh digunakan. Sebab di usus kecil atau lebih tepatnya ileum, makanan seperti serat, sayur ke buah-buahan ataupun yang bergentian, yang berfiber ni, dia tidak boleh diserap dalam sistem dalam usus kecil. Jadi semua serat ni akan melalui usus besar. Tapi di usus besar, vitamin dan air yang terdapat dalam makanan tersebut akan diserap. Ya, diserap dan masuk dalam kapal darah lah, untuk manfaat badan kita ya. Dan selebih daripada itu, selepas penyerapan air dan juga vitamin yang bermanfaat untuk tubuh badan, barulah yang selebih itu akan membentuk tinja ya, tinja. Seperti digambarkan dalam rajah di bawah ya, iaitu di sini bahan yang diserap apa dia? Air dan garam mineral. Okey. Kemudian hasil sampingan setengah bakteria, misalnya vitamin B, K dan juga asid folik ya, asid folik. Okey, ini antara bahan yang diserap semula lah, vitamin-vitamin yang terdapat dalam sayur-sayuran ataupun buah-buahan ya. Okey, setelah air diserap, maknanya kalau kita kata satu benda tu, kalau misalnya ada air, kalau air diserap jadi kering lah kan, jadi kering, tapi tidak semua air diserap lah, bukan semua. Setelah air diserap, air yang tertentu saja diserap, sisa yang tinggal berupa separa pepejal. Itu separa. Bila separa tu maknanya ada separuh lagi lah air kan, separa, yang disebut sebagai tinja ya. Tinja mengandungi sel-sel mati daripada lapisan dalam usus itu sendiri, bahan buangan seperti pigmen empedu, bakteria dan juga bahan toksik. Okey, itu utama. Yang kedua, dinding usus besar merembeskan mukus. Okey, mukus ni untuk melicingkan ya, untuk melicingkan pergerakan tinja sehingga ke dubur. Jadi tinja ni memberi masa selama 12 hingga 24 jam untuk bergerak sebelum memasuki rektum. Okey. Tinja akan terus dikumpulkan dalam rektum sehinggalah tekanan dalam rektum meningkat dan menyebabkan keinginan untuk menyingkirkan tinja dari badan. Otot-otot rektum mengecut untuk mengeluarkan tinja dari dubur. Proses ini disebut sebagai penyah tinjaan ya. Terus kepada soalan ya, nyatakan fungsi utama usus besar, apakah bahan yang diserap di usus besar, semua ada itu. Terangkan kepentingan penyerapan air dan vitamin dalam usus besar. Apa penting air dan vitamin ya. Uraikan proses pembentukan tinja, sama juga. Ada masalah itu. Kemudian ada lensa biologi, kita tengok sikit. Usus besar mempunyai satu populasi bakteria yang besar ya. Terdapat lebih 1000 spesies bakteria berbeza dalam usus besar. Dan keseimbangan antara bakteria berfaedah dengan yang kurang berfaedah amat penting bagi kesihatan dan persekitaran yang stabil dalam salur alimentari. Sebab dia tersimpan lama ya, 12 hingga 24 jam. Jadi possibility untuk ada bakteria berkumpul untuk berkoloni itu adalah sangat tinggi ya. Di samping apa yang kita makan tersebut ya. Mungkin kita makan makanan
yang telah mengandungi bakteria. Kita cucilah macam mana pun, kita bersihlah macam mana pun, ya, tangan kita ke ataupun makanan kita tu pasti ada yang kita tidak nampak, ya, pasti ada. Sama ada bakteria tu terdapat dalam sayur-sayuran, dalam buah-buahan, dalam makanan sendiri, nasi ke, dalam daging ke, dan bermacam-macam lagi. Sebab itu bila dia berada dalam sistem badan kita, ada yang memberikan faedah, ada juga yang sebaliknya, ya. Ada lagi masa, ya. Kita pergi kepada 9.6, gizi seimbang. Gizi seimbang. Okey, nilai tenaga dalam sampel makanan. Gizi seimbang merujuk kepada gizi yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan, ya, iaitu karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam, mineral, serat dan juga air. Setuju, ya? Kita selalu fokus kepada karbohidrat, lipid dan juga protein, ya, selalu. Tapi dalam bab ni ataupun subtopik ni kita akan tengok kesemuanya sekali. Dalam kadar yang betul. Kadar yang betul itu istilah yang kedua, dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan seseorang individu supaya kesihatannya optimum dapat dipelihara. Inilah maksud gizi seimbang, ya. Jadi kalau awak diminta mentarifkan gizi seimbang, jadi itulah awak kata awak kena define seperti mana yang ni, ya. Panjang kat tu. Iaitu kepada gizi yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan pada kadar yang betul. Dan kadar betul. Berapa banyak? Bukan sama banyak, ya. Bukannya karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam, mineral, serat dan air itu sama banyak. Dia istilahnya seimbang. Seimbang ni bukan sama banyak, ya. Dia bukan seimbang seperti mana kita duduk di atas papan jongkik, kan. Kita duduk atas papan jongkik tu, kiri kanan tu seimbang. Itu bukan. Seimbang dalam istilah sini ialah kadar yang betul. Ada yang banyak, ada yang sikit, ada yang kurang, ada yang lebih. Bergantung kepada keperluan. Keperluan dan tahap kesihatan seseorang tu tak sama. Orang sihat dengan orang sakit, orang muda dengan orang tua, orang kerja kuat dengan orang kerja biasa, ya. Kanak-kanak dengan orang dewasa, orang tua, macam-macam lagi, ya. Banyaknya punya faktor dia, ya. Iklim, ya, dan sebagainya. Jadi kita akan lihat bagaimana nilai tenaga yang terdapat dalam sampel makanan. Jadi nilai tenaga, apa yang dikatakan nilai tenaga, iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap, ya. Itu maksud dia. Nilai tenaga ni ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram, ya, 1 gram makanan tu dioksidakan dengan lengkap. Apa maksudkan dioksidakan dengan lengkap tu kita akan bincangkan nanti, ya. Nilai tenaga dalam makanan boleh diukur dalam bentuk tenaga haba, iaitu unit dia ialah kilojoule per gram, ya, kilojoule per gram. Ini adalah unit tenaga, ya, dalam bentuk haba. Unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. Okey, kalori pun boleh ataupun kilojoule per gram. 1 kalori ataupun 4.2 joule, okey, 4.2 joule ditarifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air, ya, sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Jadi ringkasnya ialah seperti formula berikut. Formula ni kena ingat, ya. Formula ni awak kena ingat. Ini salah satu formula yang penting, ya. Dia memang tak bagi dalam soalan, dia tak bagi. So awak kena hafal. Nilai tenaga makanan iaitu jisim air, ya, darabkan dengan 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Itu maksudnya. Darabkan dengan peningkatan suhu air per dengan jisim sampel makanan, darab dengan 1000.
Okey, darabkan dengan 1000. Jadi unit dia adalah kilojoule. Ya. Ini sebenarnya kalau kita potong dia potong-potong ni. Dia potong-potong gram dengan ni potong. Okey. Dari Celsius dengan ini boleh potong. Okey. So yang tinggal adalah joule. Joule. Kalau ikut sini joule, yang tinggal joule, sini gram. Jadi joule per gram. Tapi sebabkan darab dengan 1000, dia jadi kilo joule per gram. Jadi itulah unit dia. Unit dia. Okey, ini unit dia. Darab dengan 1000 sebab apa? 1 kilojoule bersamaan dengan 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Dia macam kilogram lah. 1 kilogram bersama dengan 1000 gram. So sebab dengan darab dengan 1000, maka jadi kilo. Kilojoule. Okey. Lensa biologis itu 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okey. 1 kilojoule bersama dengan 1000 joule. Okey, itu adalah tukaran unit. Merentas bidang 4.2 joule per gram per darjah Celsius merujuk kepada muatan haba tertentu. Ini istilah fizik. Istilah fizik. Belajar dalam fizik. Muatan tertentu air iaitu tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Dan ada satu eksperimen yang sangat, ini eksperimen wajib ni yang kena buat, tapi kita tak dapat nak buat lah. Tak dapat nak buat. Kalau nak buat kat rumah, kita tak cukup peralatan. Kat rumah ada tak termometer? Termometer klinik ada lah tak? Kita nak guna termometer makmal air suling. Ni payah lah maksudnya nak buat tapi nak buat boleh. Tapi kita dapatkan dia punya result dia tu Jadi kita nanti mungkin kalau kita dapat bersemuka, kita pasti akan buat ini eksperimen Ada eksperimen wajib. Saya akan skip dulu yang eksperimen tu. Kita tengok terus kepada kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan atau sayur-sayuran. Kandungan nutrien dalam makanan yang berlainan adalah berbeza-beza. Misalnya kandungan vitamin C dalam buah-buahan dan sayur-sayuran adalah berbeza-beza. Itu setiap bahas itu. Juga ada eksperimen. Eksperimen ni pun wajib buat, iaitu menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Biasa kita akan gunakan buah-buahan lah berbanding guna sayur. Ini pun aktiviti. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemerosotan kandungan vitamin C ialah suhu. Oleh itu, buah-buahan dan sayur-sayuran perlu disimpan pada jurat suhu yang sesuai supaya kandungan vitamin C dapat dipelihara. Suhu kalau buah-buahan tu dalam sejuk lah. Okay, apa lagi? Dan pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Gizi seimbang bagi setiap individu berubah mengikut gaya hidup, keadaan kesihatan dan juga keperluan nutrien khusus masing-masing. Setiap individu perlu membuat pilihan bijak berdasarkan panduan pemakanan. Contohnya, cadangan keperluan nutrien boleh berpandukan kepada Pinggan Sihat Malaysia. Ini kempen yang diberi nama Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menggambarkan kuantiti relatif berbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. Jadi pengambilan makanan berlebihan yang kaya dengan lemak tepu. Disebut lemak tepu ni maksudnya lemak yang berasaskan daripada haiwan, boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti dan juga penyakit kardiovaskular. Yang dipanggilkan Pinggan Sihat Malaysia ni yang suku-suku separuh Suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Nasi suku, lemak suku, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan separuh. Punca obesiti. Obesiti disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan. Disimpan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan
pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Ya. Penggunaan tenaga. Maksudnya kita ambil makanan yang berlemak ni berlebihan. Walaupun lemak tu perlu, tapi dia berlebihan. Kemudian dari segi keperluan badan kita ataupun penggunaan tenaga daripada lemak tu adalah tidak sepadan dengan kuantiti lemak yang kita ambil. Ya. Kesan dia, individu yang obes perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak serta meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekiranya tidak, kalau tidak, diet yang mengandungi lemak tepung berlebihan dan kolesterol yang tinggi ini mungkin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Ya. Diabetes mellitus ni penyakit kencing manis lah ya. Serta pelbagai penyakit kardiovaskular. Sebut kardiovaskular maknanya berkaitan dengan jantung. Ya. Seperti aterosklerosis dan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Yang seterusnya membawa kepada banyak penyakitnya ya, serangan jantung, heart attack yang dipanggil juga sebagai penginfarkan myocardium ataupun myocardium infarction. Iaitu serangan jantung lah, atau bahasa Inggeris dipanggil heart attack. Heart attack ni juga diterima iaitu myocardium infarction. Myocardium ni bahasa yang lebih canggih sikit lah ya. Canggih sikit. Sebut myocardium infarction tu lain sikit sebut kan. Itu maknanya heart attack lah tu. Ataupun stroke ataupun dipanggil angin ahmar. Angin ahmar. Okey. Pengidap kanser yang sedang menjalani rawatan kanser perlu mengubah suai diet. Dia berbeza lah. Orang yang ada kanser dia tak boleh sama dengan orang yang sihat. Dia kena ubah diet dia agar memperoleh tenaga yang mencukupi, mengurangkan risiko penyakitan serta sembuh dengan lebih cepat ya. Sebab itu berbeza ya, tak sama dari segi itu. Okeylah, yang ni kita akan boleh baca dulu selepas ni ya. Sikit lagi, tak banyak dah tu, iaitu penyakit yang berkaitan dengan ataupun isu kesihatan berkaitan dengan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Saya minta awak baca muka surat 161, 162 lepas tu habis. Lepas tu habis. Bila dah habis tu maklum sajalah. Adalah benda kerjanya tak? Kita nak. Ada soalan nak tanya? Biasalah ya, buat nota dan jawablah soalan praktis formatif. Bukan buat saja tu, buat dan hantar. Buat dan hantar. Buat kalau tak hantar, tak tahu. Dia kena bagi tahu. Cikgu, saya dah hantar. Hantar apa bukti dia. Ya, kena tunjukkan bukti untuk saya rekodkan ya. Untuk saya rekodkan dalam borang. Borang yang nanti saya insya-Allah kalau saya ingat ya, saya akan share borang apa penilaian yang perlu diambil kira. Setakat ni tak ada lagi lah orang yang hantar untuk dalam tempoh PTPR kita dah masuk hari ni hari terakhir lah kan. Hari terakhir untuk biologi sebelum awak bercuti ya. Walaupun cuti 2 minggu bukan maksudnya cuti terus ya. Bukan maksudnya awak terus letak buku tu. Simpan terus buku tu. Buku tu maknanya ikat terus ya. Ikat, bungkus, kerubung. Tak ada. Kita kena cover balik. Awak kena cover balik mana-mana bahagian